wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di masjid kita lah untuk kita sambung. Masjid apa? Bukit Kapal 2. Oh, tak ada nama Bukit Kapal 2 je. Macam Sungai Buloh juga dah. Mana ada nama kan? Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Baik. Dan pada malam ini tuan-tuan, daripada buku ini Panduan Bebas Riba yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz, ya. Yang hari ini giat jugalah, ya. Kongsi ilmu muamalat. Dan of course beliau adalah seorang penasihat syariah yang orang kata apa, yang ada kelulusan tertentu lah, termasuk yang inilah oleh Aufi, ya. Dan buku ni bagus juga untuk tuan-tuan baca. Sikit-sikit insya-Allah lah, kalau tak faham boleh tanya. Hatta saya pun kalau tak faham saya tanya beliau sendiri. Kerana dalam grup muamalat kami dia memang ada lah. Baik. Hari ini kita nak masuk tajuk yang pertama, ya. Selepas kita bincang tentang mukaddimah dulu, merangkumi definisi riba, hukum riba, ya, sejarah riba dan hal yang berkait dengannya, setelah 2 atau 3 kuliah. Kemudian malam ni kita nak masuk bab yang pertama lah, ya. Itulah tentang simpanan, ya. Muka surat 9. Boleh, ya? Okey, tajuk dia langkah 1 simpanan bebas riba, ya. Kenapa dia tulis simpanan bebas riba? Kerana simpanan dalam konteks hari ini tuan-tuan memang ada hubung kait ataupun keterlibatan dengan riba. Dia beza dengan simpanan zaman-zaman dululah. Of course lah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana simpanan pada waktu itu very basic, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda jadi Nabi pun memang baginda tolong simpan barang-barang orang lain, ya, yang disebut sebagai al-wada'i ataupun al-wadi'ah, ya. Sebab itu baginda digelar sebagai al-amin, orang yang amanah. Sebab dia jaga barang orang, kemudian dia kembalikan balik kepada tuan. Tak ada kes Nabi simpan barang orang dia tak dapat nak kembalikan balik kepada tuan, ya. Sampai baginda berhijrah sebenarnya. Sebelum Nabi jadi Nabi, Nabi jaga barang orang. Lepas Nabi jadi Nabi pun Nabi masih jaga al-wada'i, barang-barang simpanan orang lain. Sampai baginda berhijrah, ya. Apa-apa harta lah. Mungkin emas, mungkin perak, mungkin apa-apalah kan, ya. Dan setelah baginda berhijrah, antara orang yang diamanahkan untuk memulangkan balik barang-barang Rasulullah SAW kepada tuannya, sahibul ataupun ashabul wada'i, tuan kepada barang-barang yang dia bagi kat Nabi tu simpan tu, ialah Ali bin Abi Talib, ya. Dan ini jelas disebutkan dalam buku-buku sunnah, antaranya dalam Sunnah Al-Baihaqi bila kita belajar bab simpanan lah, bab wada'i ataupun wadi'ah, ya. Di mana Ali kembalikan, return back barang-barang orang tu. After that baru dia follow Rasulullah SAW, ya. Sebab tu Ali dia lambat sikit lah hijrah, kerana dia bantu Rasulullah kembalikan barang-barang yang baginda simpan, ya. Adda wada'i annas anhu summa lahiqa bi Rasulillah. Hadis tu ujung tu dia kata Ali tolong bagi balik barang-barang simpanan yang Rasulullah simpan, dan bila selesai dikembalikan Ali ikut berhijrah
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dulu-dulu mungkin tak ada isu sangat pasal orang bagi kita simpan, kemudian after that kita pulangkan balik. Orang bagi kita simpan, after that kita pulangkan balik, ya. Tapi hari ni kerana simpanan ni lebih kepada duit lah. Tak tahulah aku, ada juga kan di peringkat kewangan lah, ya. Tapi kalau kita kawan-kawan, ada juga minta tolong jaga barang tu, betul tak? Saya tuan-tuan kat kampung, sepupu saya tiap kali nak datang ke KL bekerja, dia orang bujang kan, dia pun duduk kat rumah seorang-seorang pasal mak bapak dia duduk kat Thailand, sekali-sekala datang. Jadi dia jaga rumah tu seorang-seorang. Jadi bila dia nak datang KL bekerja, dia tinggalkan motor dia kat rumah saya. Bila dia balik daripada KL, dia ambil balik motor dia. Itu kira simpanan lah tu, wada'i ataupun wadi'ah, ya. Baik, saya baca dulu, ya. Simpanan bebas riba lebih merujuk kepada wang dan hubung kait dengan perbankan ataupun kewangan pada hari inilah. Pertama, mengapa kita simpan wang? Tujuan utama kita simpan wang adalah untuk perbelanjaan pada masa depan, ya. Lazimnya kita akan menyimpan wang di bank kerana cara ini lebih selamat daripada menyimpan wang di rumah. Ada orang simpan duit juta-juta kat rumah ke? Usah kata juta-juta, ribu-ribu pun tak ada, betul tak? Tak takut. Saya takut kalau simpan duit banyak. Duit tak banyak pun, tapi kalau ada lebih sikit, rumah ni tak berapa berani mana lah. Bukan kata juta-juta, memang tak ada juta-juta pun. Ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu, ribu-ribu pun tak berani dah. 2-3 ribu duduk rumah pun tak berani dah. Kan? Masa rumah tinggal semua. Ya. Rumah siang bekerja, kita pun bekerja. Ya. Balik kejap-kejap je. Rumah ni banyak waktu malam tidur, siang jarang ada. Ya. Baik. Cara ini juga memudahkan kita untuk berjual beli dan bayar hutang. Ia juga akan memudahkan kita untuk buat bayaran secara elektronik, iaitu dengan menggunakan kad kredit atau debit atau melalui aplikasi perbankan internet. Cerita dia, hampir semua orang dia ada akaun simpanan di bank untuk dia simpan duit. Paling tidak pun gaji hok bayar bulan-bulan tu, token dia bayar tu masuk melalui akaun bank lah. Dan dia mungkin ambil sedikit demi sedikit untuk lunaskan pembelanjaannya. Ada juga hari ni gaji, hari ni habis, ada juga. Tapi kebiasaannya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kita dia duit kita ada di bank. Itu akaun simpanan. Walaupun niat bukan nak simpan pun, duit tu nak belanja. Betul tak? Kalau gaji 2,000 habis, kadang tak sampai hujung bulan pun, tak ada niat nak simpan pun, ya. Tapi dia tetap dalam konteks simpanan lah, ya. Walaupun duit tu kita nak belanja, pasal duit tu berada di akaun dan kita mengambilnya sedikit demi sedikit, ya. Alright. Dan of course ia memudahkan, ya, memudahkan, ya. Pasal hari ni memang kita nak lebih memudahkan, dan kita pun nak kepada keselamatan. Of course lah, kerana teknologi pada zaman hari ni, boleh kata tak ada lah orang yang tak ada akaun bank. Dan sebahagian besar juga ada akaun bank online lah, ya, perbankan internet, ya. Malah ada yang amat pelik jika wang yang kita dapat daripada gaji atau perniagaan kita disimpan di rumah. Menyimpan wang di rumah ternyata tidak selamat dan boleh menjemput syakwa sangka daripada pihak berkuasa. Oleh itu, boleh dikatakan semua orang memiliki semua pendapatan, sama ada bekerja, makan gaji atau berniaga, dan ada akaun simpanan di bank. Itu poin yang saya sebut tadi lah. Mesti ada akaun simpanan di bank, ya, saving account. Malah tabiat menyimpan wang telah disemai sejak kita di bangku sekolah lagi di negara ini. Lazimnya setiap orang memiliki pelbagai jenis akaun simpanan di bank untuk tujuan berikut. Ada akaun simpanan am, ini untuk pembelajaran harian kita. Ini dari sudut kita lah, ya. Ada akaun gaji masuk situ. Saya tak baca wang bayar wang lah, tapi saya pergi poin-poin saja. Ada akaun syarikat. Biasanya syarikat pun dia ada akaun simpanan tertentu untuk dia simpan duit. Syarikat dia mesti ada lah. Mana ada syarikat tak ada akaun. Kemudian akaun pencen sama jugalah, ya. Orang pencen pun dia ada akaun gaji di bank, ya, untuk dimasukkan gaji dia every month. Bantuan-bantuan kerajaan apa semua tu. Okey, akaun commission. Ini untuk ejen lah, ya. Ejen-ejen tertentu lah, tidak semua. Biasa dia ada akaun yang dibuat asing daripada syarikat-syarikat tertentu untuk bayar komisen kepada ejen-ejen dia, ya.
Hari ni banyak bisnes ni based on agency. Kita buat kerja bagi pihak orang lain. Baik ia dilakukan oleh syarikat-syarikat tertentu ataupun individu-individu tertentu. Bahkan tuan-tuan, 1/4 tenaga kerja di Malaysia adalah freelance. Semua based on agency. Kat Shopee semua tu agensi belaka tu. Agensi ni tak sebenarnya syarikat. Tuan-tuan buat kerja untuk orang, agensi lah tu. Ya. Dalam Arab disebut sebagai wakalah. Kita wakil orang. Wakil jual barang ke. Ya tak? Dari ni pun banyak buat sistem affiliate. Maknanya dia jual satu produk, kemudian siapa-siapa nak jadi wakil dia, tolong jualkan produk dia. Dia bagilah persentage tertentu. Sama lah tu kan. Ya. Itu under account commission lah ya. Account bayar hutang. Nah, ini bila kita nak buat satu pembiayaan di bank, biasa bank akan suruh kita buka akaun simpanan. Betul tak? Dulu mungkin tak. Sekarang memang menjadi satu keperluan lah kepada bank bila orang tu buat satu pembiayaan. Pembiayaan kereta, pembiayaan rumah, hatta pembiayaan peribadi. Bank akan suruh buka saving account dan dia akan automatically potong daripada akaun berkenaan. Ya? Lebih memudahkan tuan-tuan dan ada kebaikan jugalah untuk bank. Kawan-kawan tuan-tuan duit kalau masuk awal kat situ memang dia potong lambat, tapi dia boleh gunalah duit tuan-tuan tu dulu. Bank ni cerdik tuan-tuan. Bijak-bijak kepala otak hidup dalam tu. Kalau tak bijak dia tak kaya tuan-tuan. Okey, perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional ini tidak hanya merujuk kepada simpanan, tapi ke semua produk-produk dan servis yang ada. Ini tuan-tuan baca sendirilah pemantauan ya. Islamik dia ada pemantauan monitoring di mana dia memantau produk-produk yang ditawarkanlah di perbankan-perbankan Islam lah ya. Hatta sebuah perbankan atau institusi kewangan bila nak buat satu produk, dia punya penasihat dalaman yang akan buat produk tu. Kemudian dia akan bagi pula kepada penasihat di peringkat bank negara, dia akan semak produk ni boleh pergi tak boleh pergi. Kalau lulus boleh buat, kalau tak lulus tak boleh buat. Dan tuan-tuan boleh bacalah dalam resolusi bank negara, ada di internet. Saya ingat ada 2 resolusi. Dan kami yang belajar muamalat memang kena bacalah resolusi itu. Di mana kalau bank nak mohon satu produk yang baru, setelah melalui proses di peringkat perbankan berkenaan oleh penasihat syariah dia sendirilah. Kerana dia ada internal syariah advisor. Ya. Saya ingat sekurang 4 orang kot. Ada bank yang 4 orang, ada 5 orang, ada 6 orang. Saya tak tahulah minimal dia berapa. Tapi biasa bukan begitulah ya. Dan katanya ada juga yang bukan full time, ada yang part time. Tapi kalau full time mesti ada. Ya, tuan-tuan boleh cek atau semak di laman web bank negara penasihat untuk bank-bank tertentu. Memang boleh rujuk di situlah ya. Okey. Anyway, anyhow memang ada pemantauan lah. Okey. Kemudian pemantauan syariah. Itu kerja pemantau tadi. Banking ni kita tak risau sangat. Sebab kalau sebut Islamic banking memang dia ada syariah advisory. Tapi hak luar ni. Macam syarikat MLM. Ya. Apa-apalah kan. Sebaik-baiknya ada dia punya penasihat dalaman lah. Ya. Baru agak secure. Walaupun ada juga. Ada penasihat. Tapi kadang-kadang kita baca kontrak pun pelik-pelik kan. Ataupun kita pun naik pening. Very sorry to say lah, sebagian syarikat ni dia ambil ustaz-ustaz selebriti, hot famous tu untuk jadi bukan hanya duta dia, model untuk company dia, tapi untuk jadi penasihat sendiri. Dia buatlah bisnes apa-apa kan. Dan sebagainya tu hot bisnes macam bisnes agama lah, bisnes untuk korban ni, dekat-dekat nak raya korban ni kan. Jadi kadang kita tengok dia punya kontrak tu tak berapa menepati lah ya. Dan saya tahun lepas tuan-tuan geram sangat sampai saya minta nombor telefon penasihat syariah, saya call penasihat syariah tu. Ya tak? Saya tanya dia, mana kontrak ni? Dia kata ada tapi tak ada dekat platform. Nak suruh bayar je. Baca bayar. Mana boleh? Before awak bayar kena ada lah kontrak dan penjelasan kepada kontrak tu. Dia suruh kita bayar je. Maknanya tak ada detail lah. Dia kata ada nanti saya hantar kat ustaz PDF. Kenapa tak masukkan dalam web? Oh, dia kata miss je tu. Habis tu awak kerja penasihat syariah buat apa?
Betul tak? Awak kena pastikan kontrak ada. Kena pastikan kontrak itu betul. Dan kalau ada laman web, sebab hari ni banyak jual beli internet kan, masukkanlah di situ. Dan awak sebagai penat syariah kena pastikan ia berjalan. Praktis tu mesti betul-betul ikut kontrak tu. Ya. Jadi kalau awak tak buat kerja tu, dosa syarikat tu awak tanggung. Awak penat syariah bukan dapat duit every month saja. Betul tak? Ni pun last week pun saya ada tengok satu syarikat yang agak besar jugalah, famous jugalah, dia dapat anugerah macam-macam kan. Katanya lah ada CG dia bagi dapat pengiktirafan itu ini. Tapi bila saya tengok kontrak yang dia lakukan dalam bab korban tu tak betul. Ada kami share lah dalam grup kami bincang, memang tak tepat lah. Ya. Dia hanya buat perwakilan sahaja, wakalah semata-mata. Habis tu dia buat bisnes apa? Takkan dia buat free on charge kot. Habis tu syarikat nak bayar penasihat syariah, nak bayar bangunan, nak bayar gaji pekerja, dia ambil duit kat mana? Ya. Jadi sebahagian tu ada problem lah. Kerana very sorry to say lah, syarikat-syarikat begini dia tidak diselia oleh bank negara tak ada nak selia syarikat-syarikat gini tak selia dia selia bank dia aja dan isi kewangan yang berdaftar di bawahnya. Kalau tak berdaftar dengan dia tak selia. Pandai-pandai penasihat syariah tu sendiri lah. Ya. Baik. Kemudian lebihan adalah untung bukannya riba. Ni tuan-tuan baca sendirilah ya, boleh. Buku ada masing-masing kan. Ana kalau nak hurai ni habis masa situ ya. Hubungan bank dengan pelanggan, tindakan bayar lambat. Ni last kuliah ana dah pernah hurai. Di mana bila berlaku lambat dari sudut pembayaran, memang ada denda yang akan dikenakan kepada tuan-tuan lah selaku orang yang dibiayai oleh bank. Ya. Dan ada ganti rugi juga. Denda dia panggil gharamah, istilah Arab dia lah. Istilah ni tak penting tuan, tapi sebab saya mengajar muamalat saya sebut jugalah. Ganti rugi dia sebut ta'wid. Dua benda ni mesti ada. Apa itu ganti rugi? Ganti rugi ni ialah kos-kos yang telah bank keluarkan. Maka dia nak kena dapat balik lah ganti rugi tu. Dia atas surat, dia ada lawyer dia apa itu gini. Tapi tak banyak lah. Biasa kalau tuan-tuan lambat bayar, ganti rugi ni biasanya dalam RM10 macam tu je. RM10, RM12 je ganti rugi ni. Tak banyak. Dan ganti rugi tu memang milik bank lah sebab dia dah keluarkan kos. Adapun denda tuan-tuan tetap dikenakan juga. Kebiasaannya 1%. Tapi denda ni tuan-tuan dia tak masuk dalam kewangan bank ataupun tak masuk dalam keuntungan bank, bahkan langsung tak masuk dalam kontrak tuan-tuan. Dalam jual beli kita tu, dalam pinjaman tuan-tuan tu, bukan pinjaman lah, Islami tak bagi pinjaman, dalam pembiayaan tuan-tuan tu, tapi dia pergi kepada charity lah, charity ya. Macam di tempat kami dulu pernah datang ke sekolah RSB Bank, bagi duit kepada anak yatim. Kami tanya duit daripada mana ni? Dia kata daripada denda-denda yang orang bayar tu lah. Memang dia pergi charity. Denda tetap kena denda tuan. Oh super Islamik dengan konvensional denda juga. Ada awak lambat bayar memang kena denda. Case default mesti ada, tak? Ya. Ada peruntukannya dalam Islam. Islam membenarkan. Ya. Matlul ghani zulmun. Nabi sebutlah hadis Muslim daripada Abi Hurairah, kalau kita boleh bayar, kita tak bayar, ia satu kezaliman. Dan dalam hadis yang lain, hadis Abi Daud daripada Abdullah Asy-Syarid, Nabi kata layul wajid yahillu irduhu wa uqubatuh. Orang yang mampu bayar dia buat lambat-lambat, buat tak reti ya kan, maka boleh diambil tindakan kepadanya. Boleh ambil tindakan. Hatta dalam solat zakat pun tuan-tuan, kalau orang tu dia wajib bayar zakat, dia tak bayar zakat, ulil amri berhak untuk ambil lebih daripada zakat. Dia kena bayar zakat patut seekor kambing. Sebab dia ada 40 ekor kambing, selepas tahun dia kena bayar seekor kambing kan. Dia tak layak. Ulil amri tahu, ulil amri dia ambil seekor kambing, lepas ambil seekor lagi, denda. Boleh. Ada pertukaran tu. Walaupun ada khilaf dalam bab ni. Denda ada dalam Islam, boleh. Of course dalam konteks kewangan pada hari ni, kalau tak denda gitu, ada denda pun orang tak bayar lambat-lambat ya tak. Termasuk saya sendiri. Saya kadang-kadang ada miss ya. Oh terlambat sehari. Saya tuan-tuan personally bab hutang ni saya jaga. Masuk je gaji, saya akan terus bayar hutang saya. Kereta, rumah tak apa, dia potong direct kan. Bayar belaka, insurans ke apa bayar belaka. Hak lebih tu, itulah belanja. Kalau sikit-sikit, kalau banyak-banyak lah, saya akan bayar. Tapi kadang-kadang terlajak juga.
terlajak sehari sebab ada lambat date kan. Ada juga, ialah contoh kereta due date dia 6 hari bulan, gaji 25, 24 nak bayar awal kan. Awal sangat ni, untung pula bank biar dulu tunggu dekat-dekat 6 hari bulan lah miss. Alamak, hari ni dah 7, terlewat sehari. Kalau tengok dalam sistem Secris tu, naik nombor 1, alamak, jatuh kita punya skor. Saya skor bayar hutang ni saya jaga tuan. Dan saya beberapa bulan sekali, sekurang-kurang 6 bulan sekali lah dicadangkan supaya kita print skor. Dia panggil credit score kita lah dengan bank ya. Nampak? Jadi kalau kita nak buat apa-apa pembiayaan senang. Ya. Saya kalau submit bank tuan-tuan, within 2 hours lulus. Pasal bukan hanya dilihat pendapatan kita, DSR tu, mana kadar hutang kita tak boleh lebih 60% daripada pendapatan kita. Tapi dia juga melihat sejarah pembayaran hutang kita. Kalau awak jenis lambat bayar hutang, dia tak withdraw ke awak. Lambat lah kan. Tapi kalau kita jaga, kita committed. Dan Islam memang ajar itu. Ya? Jangan kita lalai daripada membayar hutang kita kepada orang lain. Ya? Baik. Jadi denda tetap kena denda, ada peruntukannya. Dan memang ini kalau tak disepakati pun majoriti beberapa begitu. Dalam konteks klasik sama, dalam konteks baru ni pun sama. Ya, hatta Dr. Wahbah Zuhaili dalam fiqh muamalat kontemporer beliau, dia juga membenarkan ya, untuk dikenakan denda ke atas pembayar-pembayar lewat. Ya. Adalah syarat-syaratnya, tapi asalnya boleh, tak ada masalah sama sekali ya. Baik. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh bayar, tuan-tuan boleh pergi ke bank untuk buat discussion. Mungkin dia akan buat kontrak yang baru, dipanjangkan tempoh atau seumpamanya. Tapi kalau tuan-tuan tak bayar, buat tak reti, bank mana tahu, dia anggap tuan-tuan malas bayar lah. After 2 bulan 21 hari, kalau kenderaan dia tarik, lepas tu nak salah dia. Super Islamic dengan konvensional tarik juga. Ya, awak tak pergi bank discuss tu pasal apa? Ya. Kalau awak ada alasan-alasan tertentu, bank terima, dia akan buat satu perjanjian yang baru. Ada kes tuan-tuan, kereta tu owner dia meninggal, matilah. Lepas tu tak bayar. Lepas tu bila tukang tarik nak mari tarik, bergaduh-gaduh ambil video. Sebenarnya awak malukan diri awak sendiri. Tukang tarik tu tak salah, bank pun tak salah. Kerana prinsipnya kereta tu dia boleh ambil balik lah untuk dia dapatkan dia punya duit dia tu. Yang salah awak. Dah tahu member tu mati, awak pun tak boleh nak bayar atau tak nak bayar atau seumpamanya. Lepas tu pergilah bank, bincang balik macam mana, boleh aja. Cuma awak tak nak pergi. Okey, zakat dia, ini pun satu kebaikan lah. Di mana perbankan Islam dia bayar zakat kepada institusi zakat tempatan. Kalau Selangor lah, kalau Kelantan lah. Dan memang institusi zakat negeri mendapat zakat juta-juta daripada bank-bank yang ada, yang Islamik lah. Dia satu kelebihan lah sebenarnya, satu kelebihan. Jadi kalau tuan-tuan ambil yang konvensional, tuan-tuan tak melibatkan zakat. Tapi kalau ramai orang Islam ambil di Islamik, ramai lebih banyak lagi lah zakat yang akan diperolehi. Ada banyak kebaikannya ya. Kita ni pro bank, betul tidak, anti bank, betul tidak. Jadi kita ikut law yang mana ada lah. Okey, dakwah Islam ya. Kemudian akad. Akad ni of course lah, dia guna akad dan kontrak Islamik lah. Okey, sepatutnya yang ni dia kena duduk kat depan sekali. Pasal ni tidak tertentu kepada simpanan. Dia perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional secara am. Tapi dia masuk kat simpanan, tak apalah ya. Okey, hukum menyimpan wang di perbankan konvensional. Apa hukum dia ya? Untuk menyimpan wang anda di bank, kita perlu menggunakan produk deposit di bank tersebut, atau dengan kata lain, membuka akaun di bank tersebut. Kita nak simpan duit di bank, mesti buka akaun dulu. Mana-mana bank pun sama juga, mesti buka akaun. Yalah. Kemudian katanya dalam produk deposit perbankan Islam, mereka telah menstruktur produk tersebut menggunakan kontrak corp. Itulah kontrak pinjaman. Mana baca dulu, after that anda hurai dengan huraian yang lebih mudah dipahami lah. Maksudnya wang deposit kita diberikan sebagai pinjaman kepada bank, hibah atau hadiah boleh diberikan kepada penyimpan, tertakluk kepada budi bicara bank dan tidak boleh dijanjikan. Nak isyak dah, sejak aja, ya Allah. Ini adalah amat berbeza dengan produk akaun simpanan di konvensional.
di mana setiap pemegang akaun dijanjikan pulangan dalam peratusan tertentu. Ada bank bagi 1%, ada bank bagi 1.2%, beza-beza lah ya. Berdasarkan jumlah simpanan, pulangan yang dijanjikan ini dinamakan faedah ataupun interest, ya. Faedah ini adalah riba kerana memberi ganjaran wang atas wang tanpa sebarang imbalan, ya. Perbankan konvensional juga akan menggunakan wang simpanan pendeposit untuk aktiviti pinjaman kepada pelanggan mereka yang lain dan juga untuk melabur ke pelaburan yang selalunya tidak patuh syariah dan riba lah. Akibatnya penyimpan di perbankan konvensional akan terlibat riba walaupun tidak dijanjikan sebarang imbalan seperti akaun semasa. Okey. Ana jelaskan cara ringkas tuan-tuan. Okey, tentu ada akaun simpanan di bank. Normally akaun simpanan yang tuan-tuan buka di bank ni merujuk kepada dua bank lah. Kita ada dua sistem kan. Kita ada konvensional, kita ada Islamik. Secara amnya, di konvensional baik, di Islamik baik, dua-dua guna kontrak yang sama. Itulah kontrak pinjaman, KOR. Tuan-tuan simpan duit di bank, sebenarnya tuan-tuan memberi pinjam kepada bank. Betul tak? Kalau tuan-tuan letak duit, dia tak guna duit tuan-tuan. Dia guna. Bila dia guna, itu maksudnya pinjaman. Ya. Walaupun dia tak namakan pinjaman. Ana tak pastilah konvensional dia namakan apa. Sebab ana memang daripada dulu tak buka akaun konvensional. Tapi kalau Islamik, dulu-dulu dipanggil wadi'ah. Sekarang telah di struktur semula dipanggil qard. Wadi'ah, yad, dhamanah dan qard ni ada sikit sebanyak perbezaan. Tapi overall dia macam sama juga. Di mana kita letak duit, orang tu guna duit kita. Ya, dari sudut kontrak lebih kurang. Ya. Dua-dua adalah simpanan. Konvensional baik, Islamik baik. Arabnya dia panggil qard. Ya. Habis itu apa beza? Beza dia ialah bila kita bagi pinjam pada orang, kita tak boleh ambil munafaat dan tak boleh dijanjikan apa-apa munafaat. Sama ada janji itu berupa syarat ataupun semata-mata janji sama ada melalui cadangan, saranan, tawaran atau apa-apa, kerana ia juga adalah jalan atau wasilah kepada riba. Tadi kata nak bagi mudah ni payah juga, ustaz tak faham juga. Boleh faham kan? Ya. Jadi dia sama saja. Konvensional, tuan-tuan letak duit situ, dia tulis akaun simpanan, sebenarnya dia pinjaman. Ya. Dia sebenarnya term ni dia tak penting sangat. Tuan-tuan ada syarikat tu buka pelaburan. Siapa-siapa melabur, dia janji siap-siap 1% daripada pelaburan setiap bulan. Sebenarnya kita bukan melabur, kita memberi pinjam. Bila ada janji pulangan seumpama itu, dia jadi pinjaman walaupun nama pelaburan. Ada orang minta tolong saya tengok kontrak niaga telur ayam kat Terengganu. Dia kata Islamik ni. Bila saya baca nak Islamik macam mana? Ada 12 pages. Page pertama kita dah tahu dah dia bukan Islamik. Kenapa? Di situ ada dua term. Pertama, wang dijamin dipulangkan ataupun jaminan wang dipulangkan. Confirm dia bukan Islamik. Kerana pelaburan tidak ada jaminan wang dipulangkan oleh syarikat itu, tapi dia boleh dijamin oleh pihak kedua, ketiga, keempat dan seumpamanya. Kalau syarikat tu jamin tak boleh. Macam tuan-tuan simpan dalam ASB, dia patuh syarak walaupun ada jaminan, sebab yang jamin tu bukan ASB, yang jamin tu ialah kerajaan. Sama juga dengan tabung haji. Cuma ASB dengan tabung haji dari sudut jaminan beza. ASB kerajaan hanya jamin 200,000 saja. Adapun tabung haji kerajaan jamin tanpa had. Ada pendeposit tabung haji yang paling besar, 200 juta duit dia kat dalam tu. Seorang pendeposit saja, saya tak sebut nama lah. Ya. 200 juta lah dijamin. Itu kata tak boleh jamin. Itu pihak ketiga jamin. Itulah kerajaan. Kalau pihak ketiga jamin tak apa. Dia tak boleh syarikat tu. Jadi bila syarikat tu jamin, kalau ada jaminan wang dipulangkan, lepas tahun ke, lepas 2 tahun ke, lepas 3 tahun ke, lepas 6 bulan ke, dia un-Islamik. Dia tak Islamik lah. Kerana hakikatnya itu bukan pelaburan, investment, ataupun dalam istilah Arab kita panggil mudharabah, tapi dia adalah pinjaman, qard. Bagi duit untuk melabur, dia jamin saja, dia jadi pelaburan kalau dijamin oleh syarikat itu. Nombor 2, dia janji 1% daripada pelaburan every month. Awak sipir 1,000, awak dapat setiap bulan 1%, mana 100 onwards. Bila janji hutang gitu, dia jadi tak Islamik lah. Kerana dia bukan pelaburan, dia adalah simpanan.
Oh tu nama pelaburan tu, walaupun dekat kontrak tulis pelaburan, hakikatnya dia adalah pinjaman. Muamalah ni dia tak kira term, dia tak kira perkataan. Hatta yang diletakkan pada kontrak atau akad tu, yang kita kira ialah hakikat dia tu apa. Kalau hakikat dia pinjaman, dia tetap pinjaman, kita tak boleh ambil untung daripadanya. Jadi haji tu kalau dia masuk, dia dapat pulangan bulan-bulan tu, itu riba, kerana dia memberi pinjam, dia bukan melabur. Bila melabur, tak boleh ada jaminan seumpama itu, sama ada jaminan wang dikembalikan within certain period ataupun jaminan keuntungan secara tetap begitu. Ya, contoh simpan SB, ada dia bagi pulangan tetap setahun 5%, 6% tak ada, kadang dapat 5%, kadang 4%, tak berhaji sama. Kerana itu memang prinsip dalam pelaburan dalam Islam. Ya, dia tak boleh ada pulangan wang tetap ya. Baik. Jadi hakikatnya konvensional ke pelaburan ke Islamik ke, dia guna kontrak pinjaman. Bezanya konvensional tuan-tuan, dia akan bagi tuan-tuan pulangan. Ikut bank itulah nak bagi berapa. Memang tuan-tuan akan dapat punya. Dia akan dikreditkan, dimasukkan ke dalam akaun tuan-tuan end of the year. Biasa awal tahun lah dia akan masukkan. Tengoklah bank tu janji nak bagi berapa. Adapun Islami, dia tak ada janji seumpama itu. Pasal dia tahu ni pinjaman. Walau bagaimanapun, bank boleh bagi pulangan. Dia bukan pulangan. Bank boleh bagi something lah kepada tuan-tuan di atas prinsip hibah. Dia macam kita pinjam duit dengan orang lah. Pinjam RM10, boleh bagi RM10. Tapi nak bayar, kita bagi lebih. Kita bagi RM15. Apa RM5 ni? Oh, RM5 tu saya bagilah, dah haji tolong saya. Boleh tak? Boleh. Ya. Kerana itu, orang kata apa? Macam kita sedekah ke dia lah. Ya tak boleh. Saya pinjam RM10 je. Nanti saya bayar RM20. Ataupun awak pinjam RM10, awak bayar RM20. Janji awak bagi tu tak boleh. Mensyaratkan lebihan. Ataupun dia tak syaratkan, dia tak janji, cuma dia kata kalau saya ada lebih, saya bagi lebih. Itu pun tidak boleh. Kerana dia bukan syarat, tapi tawaran untuk bagi lebih. Tak boleh juga. Bukan hanya janji atau syarat nak bagi lebih, tapi saranan, cadangan, tawaran atau seumpama itu nak bagi lebih, tak boleh juga. Kalau ada niat nak bagi lebih, tutup mulut, pinjam saja, nanti bila bayar bagi lebih. Dan itu digalakkan dalam syarak. Sebab Rasulullah SAW pun sendiri sebut dalam banyak hadis, ahasinukum qadaan. Sebab baik kamu ialah orang yang baik dalam melunaskan hutangnya. Maksudnya bila dia bayar hutang, dia bagi lebih. Boleh. Nabi pinjam daripada sahabatnya. Bila Nabi bayar, memang Nabi bagi lebih lah. Ya? Banyak hadisnya, hadis Abi Rafi' dan sebagainya lain. Kita tahulah. Jadi boleh. Jadi yang Islami ni tuan-tuan, memang dia takkan janjikan apa-apa pulangan ataupun lebihan ataupun apa-apalah pada tuan-tuan. Tapi kalau dia nak bagi, dia boleh bagi. Kalau tak bagi pun tak apa. Di atas prinsip tadilah dia panggil prinsip hibah. Kalau dia bagi pada tuan-tuan, dia bagi tu anda hibah, tapi dia bagi tak banyak lah. Ya? Saya pun tak pernah ambil tahu akaun simpanan saya di bank. Dia bagi tak bagi, saya pun tak ambil tahu. Memang kita tahu. Bahkan saya personally ada seorang meja lah. Ini kira macam jutawan jugalah. Ada seorang tu kira macam, tak tahulah jutawan tak jutawan kan. Tapi saya tengok rumah dia pun juta-juta punya rumah juga kan. Dia komplain dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya mengajar fiqh ibadah di kawasan tu. Dia komplain, Ustaz, saya, walaupun saya ajar fiqh ibadah, saya ada sentuh-sentuh juga muamalat ni. Dia komplain saya, Ustaz, saya letak kat akaun simpanan Islam. Apa pun tak dapat, dia kata. Baik saya letak kat konvensional, dapat juga pulangan 1%, 1.5%. Saya kata itu beza Islamik dengan konvensional. Islamik dia tak bagi apa-apa dan tak janji apa-apa. Kalau nak lebih haji simpan kat pelaburan, jangan simpan kat simpanan macam ni. Sekurang-kurangnya akaun simpanan, tapi akaun simpanan pelaburan seperti CJ simpanan premium, itu nama je simpanan tapi dia pelaburan. Tapi dapat tak banyak lah, 1%, 2%. Pasal itu pelaburan ini tidak berisiko. Ataupun haji simpan di akaun simpanan Al-Aufa di Bank Islam, dapat juga, tapi tak banyak lah. Nak banyak lagi simpan di fixed deposit Islamik. Nak banyak lagi, semakin tinggi risiko, biasanya pulangan semakin tinggi, tapi tak ada jaminan lah. Itu saja. Nampak? Itu saja beza antara Islamik dan konvensional. Dua-dua ada kontrak pinjaman, tapi hak ni dia janji bagi lebih, hak ni dia tak janji apa-apa. Kalau dia bagi pun atas prinsip hibah, mengikut lunas-lunas yang ada dalam syarak.
Jadi kalau tuan-tuan ada akaun di konvensional, tuan-tuan convert akaun simpanan konvensional itu kepada Islamic. Ataupun tuan-tuan buka atau simpan di akaun simpanan yang lain. Okey ustaz, saya simpan di konvensional tapi saya tak ambil riba dia. Tu macam mana? Boleh ke tak? Riba tu memang tuan-tuan tak boleh ambil, lebihan dan pulangan tu. Bagilah kat masjid ke, bagi kat ustaz ke. Ustaz tak boleh, ustaz bukan asnaf. Tapi kalau fakir miskin tuan-tuan boleh bagilah. Buat jambil ustaz. Jamban boleh tapi jangan jamban kita. Jamban masjid, jamban surau boleh. Ya tak? Ya. Okey, kita tak ambil lebihan tu. Macam mana? Memang lebihan tu kita tak boleh ambil ataupun lebih yang dia bagi pulangan tu. Tapi dengan sebab kita simpan di situ, hukumnya tetap haram. Ini difatwakan baik global baik. Kerana konvensional walaupun kita tak ambil duit lebihan atau pulangan dan seumpamanya, yang riba itulah. Duit tu tetap dia gunakan untuk memberi pinjaman pada orang lain. Kerana menjadi lumrah bank-bank ni tuan-tuan, 90% daripada simpanan tuan-tuan akan diberi pinjam kepada orang lain. Itu dipanggil fractional reserve system. Yalah, tuan-tuan simpan 1,000, 900 dia akan bagi pada orang. Dan kalau tuan-tuan simpan di konvensional, dia akan bagi kepada bukan hanya orang baik-baik macam tuan-tuan ni. Dia akan bagi kepada macam-macam lah. Boleh jadi tokek judi, boleh jadi tokek arak. Kalau ada syarikat judi atau arak nak pinjam duit, dia tak pinjam di Islami, memang tak leluh punya. Tak lepas punya, dia akan pinjam di konvensional. Duit tuan-tuan lah. Ya. Di samping bank juga mengenakan riba di situ. Jadi ganda-ganda duit tuan-tuan, hok tuan-tuan simpan tu. Ya. Jadi jangan simpan di konvensional. Nanti tuan-tuan membantu perkara-perkara mungkar. Simpan di Islami. Hari ni ada bank tuan-tuan boleh switch on saja daripada konvensional kepada Islami online. Katanya lah. Kalau tak boleh pun tuan-tuan pergi ke bank, tengoklah macam mana tata caranya. Dahsyatlah. Nak isyarat dekat tu. Poin dia itu je tuan-tuan. Dan kata Ustaz Abdul Aziz, tukar ke akaun simpanan di perbankan Islam. Tuan-tuan baca sendirilah dia punya poin tu. Cerita dia, tuan-tuan wajib bertukar lah. Kalau tuan-tuan ada konvensional tu, tukar. Lebih baik. Bukan hanya masalah riba tu, tapi kerana duit tu sendiri, dia akan digunakan di tempat-tempat yang tidak halal. Tuan-tuan tak pergi di Genting Highland, duit tuan-tuan sampai di Genting Highland. Tuan-tuan tak pergi ke kilang-kilang arak, duit tuan-tuan sampai di situ. Jadi takut dapat dosa tanpa kita sedar lah. Itu saja. Ia isu besar simpanan ni. Dia bukan hanya melibatkan pelaburan dan seumpamanya, tapi kerana unsur-unsur seumpama itu ya. Azan dululah. Lepas tu kita buka soalan. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. محمد رسول الله
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Allahumma rabbana anta shahidul qahhar alhamdulillah. Okey, baik. Jadi faham ya? Cara amnya kalau simpanan lah Islamik dengan konvensional dia lebih kurang sama. Tapi ada beza sikit dari sudut pendetilan tadi. Dari sudut pulangan dan seumpama ni. Itu cara am ya, cara umum. Adapun cara khusus tuan, akaun simpanan ni dia ada 4. Ya, Islamik lah ya. Konvensional tak tepi. Sebab kita dah tak ada konvensional dah. Masuk Islamik belakang. Dia ada 4 ya. Pertama akaun simpanan biasa lah. Yang memang dia guna kontrak qard, itulah kontrak pinjaman. Tuan-tuan letak duit, bank guna duit itu dan dia tak bagi apa-apa pulangan pun pada tuan-tuan. Kalau dia nak bagi pun di atas prinsip hibah yang telah saya jelaskan pada tuan-tuan tadi. Ini biasa akaun simpanan yang biasa-biasalah ya. Memang kita simpan pun niat bukan nak dapat duit, nak dapat untung, nak dapat pulangan. Kita memang nak simpan saja. Ya. Okey, satu lagi akaun simpanan juga, tapi untuk kita dapat sedikit pulangan. Mungkin tidak banyak tapi ada pulangan dia yang tertentu ya. Yang ini bank tak guna kontrak qard pinjaman, sebab kalau dia guna kontrak pinjaman dia tak boleh bagi pulangan pada tuan-tuan. Dia guna kontrak-kontrak yang lain lah. Kebiasaan dia ada beberapa model. Pertama dia guna model apa nama murabahah. Ini biasa fixed deposit lah. Tuan-tuan pergi ke bank, tuan-tuan kata saya nak buka akaun fixed deposit. Fixed deposit ni pun salah sebuah simpanan juga. Fixed deposit ni dia ada untung siap-siap kan. Tadi kata tak boleh janji untung, ni janji untung ni. Sekurang-kurang fixed deposit 3 bulan untuk satu CJ kan. Ya. Janji siap-siap dah, tapi tak tinggi juga di fixed deposit ni pun. Biasa below 3% lah, maybe 1% lebih, 2% lebih. Tengoklah bank mana-mana. Saya pun lama dah tak buat fixed deposit. Saya buat di fixed deposit 10 tahun lepas dengan RSB. Lepas tu boleh sikit offer lah. Malah aku masuk fixed deposit. Lebih kaya kau bank yang kata. Tapi kalau tuan-tuan nak masuk fixed deposit tu dia guna murabahah. Murabahah ni maksudnya, kenapa dia janji untung tetap begitu? Kata Islamik tak boleh janji untung tetap begitu. Kerana sebenarnya tuan-tuan memang nama pelaburan, fixed deposit ni pelaburan. Tapi hakikatnya dia jual beli, dia bukan pelaburan. Tuan-tuan bukan bagi duit kat bank, bank guna duit itu tak. Tuan-tuan bagi duit kat bank, bank pergi beli komoditi. Kemudian bank beli komoditi itu daripada tuan-tuan secara ansuran. That's why dia boleh bagi persentage yang tetap. Persentage yang tetap itu sebenarnya bukan daripada keuntungan pelaburan, tapi daripada keuntungan komoditi yang tuan-tuan buat secara ansuran dengan bank itu.
Dia panggil komoditi murabahah. Kan seminggu dua ni ada viral tentang komoditi murabahah ni tak valid, tak sah. Memanglah ada khilaf lah dalam bab ni. Sebagai ulama kata tak boleh. Ya. Kerana ia jual beli yang telah dirancang awal-awal untuk mendapatkan pulangan begitu, sebagai ulama tidak menerimanya. Tapi sebagian menerimanya. Autoriti negara kita terima. Dan mazhab Syafi'i pun menerimanya. Imam Syafi'i sebut dah al-um. Saya sendiri saya mau tengok betul tidak. Memang Imam Syafi'i kata kita nak beli kereta, duit tak ada. Imam Syafi'i kata kita boleh pergi jumpa fulan bin si fulan, jumpa Haji Ji, tolong beli kereta tu Ji. Saya beli daripada Haji, lebih mahal daripada itu secara ansurah, boleh. Ya tak? Nak beli duit tak ada, kita suruh orang beli, tapi kita beli balik dengan dia dengan harga lebih tinggi. Imam Syafi'i kata boleh. Jadi memang ada khilaf dalam bab ni. Tak boleh dah kata tak boleh langsung. Lepas tu terus cop Islamic banking ni riba juga, samalah dengan konvensional. Oh mudah awak buat kesimpulan gitu. Habis ingat penasihat syariah tu bodoh-bodoh lah ke? Lagi cerdik pada awak, dia dah perhalusi semuanya. Dan kita nak kata semua benda ni qat'i. Kalau boleh, boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Semua yang ada dalam market hari ni, termasuk dalam pasaran kewangan Islam ni, semua benda khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Cuma depa ni pilih yang paling bagus dan nak memastikan kewangan tu dapat berjalan. Ya tak? Apa salahnya kita ambil pendapat yang membolehkan dan kita letaklah parameter-parameter tertentu. Awak ni ke guys saya. Si baik orang tua. Kalau budak-budak saya kepal tu. Tapi okey je. Awak nak pegang tak boleh tak apa untuk awak. Tapi janganlah hasut masyarakat. Nanti kan masyarakat akan mempunyai mentaliti Islami dengan konvensional sama saja. Oh, lepas tu ya gilah di konvensional, tak pergi di Islami. Dia kata sama, nak pilih buat apa lagi? Bahaya awak gitu. Ya tak? Kalau awak nak ajar secara tertutup pada anak murid awak saja boleh lah. Tapi kalau awak nak mengajar secara terbuka, viral, yang bahaya tu yang saya lihat. Nanti orang menyamaratakan. Lepas tu dia tak pilih Islami kerana dia kata Islami konvensional sama saja. Ambil konvensional apa salahnya? Lagi bagus, lagi rendah rate-nya. Aduh. Nanti awak dapat dosa, takut gitu dah. Saya tak ada apa. Okey. Nah, jadi fixed deposit ni biasa dia pakai kontrak murabahah. Jual beli secara komoditi. Tuan-tuan bagi duit, sebenarnya dia tak ambil duit tu untuk dilaburkan. Dia ambil duit tu, dia pergi beli barang. Wakil tuan-tuan lah. Kemudian barang tu dia beli daripada tuan-tuan secara ansuran. Sebab tu tuan-tuan dapat pulangan yang tetap. Oh hello Ustaz, hello. Memang hello, tapi dia dibenarkan oleh sebagian ulama dan memang di-endorse lah di tempat kita. Ya. Okey je. Habis tu nak guna kontrak apa lagi untuk pelaburan kalau tak guna kontrak itu? Itu fixed deposit. Satu lagi dia pakai kontrak, dia panggil mudharabah. Mudharabah ni maksudnya dia tak pakai jual beli begitu. Memang dia ambil duit tuan-tuan, dia laburkan. Kemudian berkongsilah keuntungan dengan tuan-tuan. Tuan-tuan dapat 10% je. Bank dapat 90%. 90. Ya. Jadi tuan-tuan dapat rendah. Dah risiko rendah. Dan kebiasaannya macam saya sebut tadi kan, BSN sijil simpanan premium, itu dia pakai murabahah lah. Mana tuan-tuan bagi duit kat bank, bank laburkan duit tu. Dan kalau tuan-tuan tengok dengan klausa dia tu, syarat-syarat apa gitu gini, memang bank kata dia tak jamin duit ni. Kalau bank lingkup, duit tuan-tuan pun lingkup sama. Ya. Tapi tak apa tuan. Ya tak? Korang tuan-tuan ada peluang untuk jadi jutawan setiap bulan. Saya dah 10 tahun masuk BSN simpanan premium. Siapa lo ni tak ada jutawan lagi? Perah sungguh lah. Tapi nasib baik saya tak ada jutawan. Kalau saya ada jutawan, saya tak main ngajar dah. Tuan-tuan cari ustaz lain lah. Okey. Begitu juga dengan macam Bank Islam Al-Awfa saya sebut tadi. Saya sebut akaun tu sebab akaun tu saya ada. Akaun lain saya tak tahulah, saya tak ada. Tapi as long as dia menggunakan sistem Islam, kebiasaannya kalau pelaburan simpanan ini atau akaun simpanan ini, dia pakai murabahah tu. Dan ada juga kewangan atau perbankan yang menggunakan kontrak wakalah seperti tabung haji. Tabung haji dia pakai kontrak wakalah. Sama juga dia ambil duit daripada tuan-tuan. Kalau mudharabah tadi berkongsi keuntungan mengikut persentage tertentu, which is bank akan ambil lebih banyak lah, dia cerdik. Ya tak? Tapi kalau wakalah ni
dia ada bayaran tetap lah untuk diberikan kepada operator yang menguruskan duit kita tu. Jadi tuan-tuan kena tabung haji lah, kena tanya tabung haji berapa yang dia ambil daripada deposit tuan-tuan, sebab dia guna wakalah bil istismar. Dulu-dulu dia pakai kontrak wadiah, sebenarnya wadiah yak dhamanah, tapi sekarang ni 2019 hari tu dia dah tukar kepada kontrak wakalah lah. Adalah keistimewaannya yang tersendiri. Tuan-tuan boleh cek dekat tabung haji punya laman web tu, cari situ kontrak tabung haji, dia akan tulis kat situ wakalah. Tuan-tuan bacalah keistimewaan dia apa-apa ada kat situ. Saya tak perlu jelaskan lah. Okey. Kemudian cukuplah tu KSP, saya explain next nanti. Boleh? Ada soalan tak? 5 minit lagi, pukul 9 kita berhenti lah, boleh? Berapa minit? 50 minit lah? Ya. Keadaan Nabi jaga maksudnya? Okey. Simpanan ni tuan-tuan, zaman sekarang mungkin dia melibatkan perbankan lah, ada kekurangan kerana ia melibatkan wang, kita simpan duit gaji dan seumpamanya. Tapi kalau zaman-zaman dulu, of course lah, pada zaman Rasulullah, simpan barang ni very simple. Dia bagi barang pada kita, kita jaga sampai tempoh masa dia nak balik, kita bagi. Mungkin peringkat awal dia suruh jaga sebulan 2 bulan, dia bagi tahu tempoh lah. Ataupun dia tak bagi tahu tempoh, dia tahu awak jaga saja. Kemudian bila masa dia nak, dia ambil balik. Dan simpanan ni tuan-tuan, dia adalah amanah daripada orang yang memberi simpan kepada orang yang menyimpannya. Dia amanah. Sebab itu kalau kita lihat dalam bab simpanan ni, kebiasaan dia menggunakan ayat-ayat yang bersifat amanah. Dalam Quran seperti surah Al-Baqarah 283, Allah Ta'ala kata amanah lah. Macam mana ayat tu? Hana pun lupa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bukan ayat tu. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatah. Amanah. Kemudian ada lagi lah surah An-Nisa, ya. Tuan-tuan pun selalu dengar ayat 58 tak silap. Ya alladzina amanu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan banyak lagi ayat lain surah Al-Anfal. Cerita dia melibatkan amanah. Mana tuan-tuan jaga dan tuan-tuan pulangkan balik. Dan si pemberi barangan itu, tuan punya harta tu juga boleh memberi upah kepada tuan-tuan untuk menjaga, dan boleh untuk tidak bagi upah saja. Janji ada persetujuan. Awak jagalah motor saya ni dalam masa seminggu ni, saya bagilah kat awak RM10. Boleh? Boleh upah, boleh tanpa upah. Tapi ia adalah amanah, kita kena jaga betul-betul lah. Dan dia ada prinsip dia panggil al-wadi'atu la yutmanu fiha illa bita'adi. Maksudnya bila kita menjaga barangan seseorang, kita tak perlu jamin apa-apa melainkan jika melibatkan kecuaian kita. Kalau kita jamin, maka kita, maknanya kalau kita jaga barang tu, kita tak perlu jamin apa-apa. Dan kalau dia rosak tanpa kita punya kecuaian, kita tak perlu ganti apa-apa. Sepupu saya suruh saya jaga motor. Tiap kali pergi kerja suruh jaga motor. Tiba-tiba motor tu dicuri. Duduk dalam rumah. Tapi dicuri. Bapak saya tak wajib ganti. Kerana ada prinsip dia. Al-wadi'atu la yutman fiha illa bita'adi. Kita tak perlu ganti melainkan jika ada kecuaian tertentu. Simpanan duit pun sama. Orang suruh simpan duit, kita simpan. Kalau hilang, kita tak ganti jika tidak melibatkan kecuaian kita. Melainkan kalau kita guna, bila kita guna, dia wajib jamin. Awak sipir lah motor ni. Kita tak guna, kita sipir je, tak jamin ya. Tapi kalau kita guna, kita wajib jamin ya. Sama juga bank, kita simpan duit kat dia guna duit tu kan, maka dia wajib menjamin jika berlaku apa-apa. Itu kontrak lama, dia pakai wadiah yak amanah, ayat amanah, simpanan berjamin namanya. Tapi hari ni dah tukar kontrak pinjaman. Sebenarnya kontrak simpanan berjamin dengan pinjaman dia lebih kurang, tapi ada sikit-sikit beza. Kontrak pinjaman lebih jelas dan tak ada apa-apa dakwa-dakwi atau kemusykilan. Kalau dhamanah tu dia ada isu. Macam tabung haji lah, dia dulu pakai wadiah yak dhamanah. Hari ni pun dia dah ditukar kepada wakalah. Adalah isu-isu di situ ataupun benda-benda tertentu. Cerita dia gitulah cerita dia. Dalam buku-buku fiqh, bagaimana Nabi jaga barang-barang kita tak tahulah, sebab hadis tu dia very simple. Cuma prinsip dia begitu. Bila kita diberi seseorang itu harus untuk
menyerahkan hartanya untuk dijaga oleh orang lain. Orang yang disilahkan pula hartanya, sunnah untuk dia menerima harta itu dijaga pada tempoh-tempoh tertentu. Sunnah, dapat pahala kita jaga barang orang. Dan bila dia jaga pula, dia tak perlu menjamin jika ada sebarang kerosakan, melainkan jika kecuaiannya. Dan kalau dia guna, dia mesti jamin. Itu je. Dia dalam bab simpanan ni dia very basic. Cuma dalam konteks semasa ni pasal terlibat dengan bank, tu jadi rumit sikit tu. Ya, boleh? Okey, ya. Bertukaran apa? Okey. Boleh kita dia menggunakan hujah apa? Dua isu. Aha. Yang kita tengoklah yang pertama. Alright. Pertukaran kontrak secara otomatik. Maksudnya kita sebagai pelanggan tidak pernah diberi peluang untuk menangani kontrak. So sign lah kontrak baru. Secara otomatik. Kontrak itu adalah kontrak perlainan. Alright. Yang keduanya isu berian. Isu? Berian ataupun tadi bagi Ustaz sebutkan hibah. Hibah. Tidakkah berian atas nama al-qarat itu dia agak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mana yang wadiah ayat dhamanah tadi? Al-qarat. Qarat. Sekarang ni. Oh, tadi isu kenapa ditukarkan daripada wadiah ayat dhamanah kepada qarat. Okey. Ada kata bank memberikan berian atas kontrak al-qarat itu. Adakah dia bertentangan dengan hadis bil-qabil jaran naf'an riba? Jadi itulah boleh kita menggunakan hujah apa sebenarnya? Okey, yang pertama tadi bagi tahu pertukaran daripada wadiah ayat dhamanah tadi kepada qard. Sebenarnya yang hantar sebut tu betul. Wadiah ayat dhamanah ni dia macam tak berapa clear. Pertama dari sudut yang dia nak bagi hibah tu kan. Seolah-olah macam tak berapa kena lah dengan sistem dia. Lepas tu dia tukar qard. Lagi satu yang hantar sebut tu pertukaran kita tak diberi peluang untuk tukar kontrak tu boleh jadi betul jugalah. Ana tak baca in detail bab tu. Ya. Lagi satu yang hantar kata tadi, dia bagi hibah tu kan. Dia bagi hibah tu under kontrak mana? Qard. Adakah dia tak bercanggah dengan kaedah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba tu? Setakat ni dia kata tak bercanggah lah. Sebab dia tidak ada dalam kontrak, awal kontrak dia tidak mensyaratkannya. Dan tak ada apa-apa sarana, tak ada apa-apa cadangan dan tawaran. Hatta kalau kita lihat bank negara punya resolusi pun, dia kata ia terpulang kepada bank nak bagi atau tak bagi. Tapi kalau dia bagi, dia mesti di atas prinsip hibah. Saya ingat tak bercanggah kot. Pasal dia bukan janji awal-awal. Ya. Mana kalau dia bagi, macam kita bayar hutang, bagi lebih macam tu lah. Kata depa macam tu lah. Tapi bank negara dia tak larang. Dia cuma kata tak boleh janji dalam kontrak tu je. Ya, kalau dia bagi juga prinsip hibah. Tapi ada juga saya baca tu dari asosiasi yang tahun bila tak tahu lah yang terkini atau tidak. Dia kata tapi bank negara dia tidak menggalakkan bank beri hibah kepada pendeposit. Itu saya ada baca yang tu. Jadi kalau dia tak bagi apa-apa, clear lah sebab ini qard. Tapi kalau dia bagi, mungkin akan timbul isu-isu seumpama itu. Tapi secara zahirnya dia tak ada apa-apa. As long as dia bagi itu tidak dinyatakan dalam akad dan dia beri pun selepas hujung dia bagi macam tu. Tak tahulah kan, saya pun in detail macam tak ni juga. Tapi saya ingat tak bercanggah kot, insya-Allah. Dah depa kata tak bercanggah. Ya dia. Macam mana? Okey. Okey, zakat yang permakat Islam bayar itu zakat perolehan dan keuntungan yang dia dapat. Dia bayarlah. Adapun kita itu zakat peringkat kita je lain. Kita simpan ke, kita melabur ke apa, itu lain. Itu kita kena bayar asing. Melainkan kalau bank tu memang dia bagi clarification, tak payah bayar. Contoh
Fixed deposit kita masuk, dia kata untuk fixed deposit ni awak tak payah bayar. Contohlah, tapi so far tak ada. Yang adanya macam tabung haji, ada kena bayar zakat. Macam ASB tak ada, tuan-tuan kena bayar zakat sendiri. Ya. Kalau lain-lain memang tak ada lah. Memang tuan-tuan ada simpan kat bank kan. Itu tuan-tuan kena bayar zakat sendirilah. Dia tidak bank tu bayar zakat, itu dia punya perolehan dia lah. Dia punya duit dia lah. Ya, mana dia punya bisnes tu lah. Yang kita memang kita kena bayar sendiri. Melainkan kalau dia ada keluar apa-apa statement yang kita tak perlu bayar, baru kita tak payah bayar. Macam tabung haji, kita tak payah bayar. Ada juga yang kata, oh kena bayar lagi sekali. Tak payah. Pasal dia dah bagi tahu tak wajib dibayar lagi. Tapi nak bayar banyak kali, kita pulang. Pasal duit banyak, juta-juta dalam tu kan. Boleh? Ha? Bank Islam? Setahu saya sama je kot. Tengoklah kalau bank tu kata tak payah bayar, tak payah bayar. Ya. Boleh? Ada soalan? Cukup tu? Pukul 9, 5 minit dah? Terajak lah. Soalan ditutup. Cukup soalan ditutup. Aku Al-Raza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillah.